Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tunggu dulu siapa yang bersama dengan kita pagi ni, insya-Allah. Okey, hari ni kita ada seorang sahabat yang istimewa, seorang insan yang istimewa yang kita datangkan khas daripada Johor, Pasir Gudang. Beliau adalah Puan Suzainah, pegawai psikologi kanan di UiTM Pasir Gudang. Sebelum kita nak mula, boleh kalian tolong like, sharekan Facebook Live ini supaya sama-sama kita boleh berkongsi manfaat insya-Allah. Jadi, okey, sekarang kita nak keluarkan Puan Su. Itu dia. Assalamualaikum Puan Su. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Su sihat Okey, alhamdulillah. Ya, dengarnya dekat UiTM masih lagi berjalan kan kelas macam biasa cuma semua online kan? Betul. Semua kita dah pakai ODL lah, kita panggil online distance learning. Untuk semua subjek. Baguslah macam tu, alhamdulillah. Puan Su, Puan Su ni sebenarnya saya seronok tahu nak berkongsi cerita dengan Puan Su ni. Puan Su ni sebenarnya saya kenal beliau beberapa tahun lepas, few years back kan. Masa tu saya dijemput di UiTM Pasir Gudang untuk bercerita tentang rahsia tulisan tangan dengan para lecturer kan, masa tu lecturer kat sana kan. Lecturer semua. Staff dan sebagainya. Dan subhanallah, Puan Su ataupun dekat kalau kat Facebook beliau, Bonda Su, memang sangat loving, sangat caring kan. Cerita yang hari ni nak cerita tentang grafologi, pengalaman grafologi Puan Su? Betul. Boleh Puan Su cerita pengalaman macam mana? Sebab sebenarnya bila saya berkongsi tentang rahsia tulisan tangan, ada orang yang ikut tapi ada orang yang macam tak ingat apa yang saya kongsikan sebab diorang tak apply. Puan Su pula macam mana? Okay, first of all, thank you Dr. Azura invite saya untuk FB Live bersama doktor. Okay, terima kasih banyak. Cantik Dr. Azura, dari cantik. Allah tak lupa cantik, tak berubah. Sweet je beauty betul lah Dr. Azura ni. Allah Akbar. Okay, first saya kenal doktor adalah sebab saya suka dengar radio IKIM bila saya on the way pergi kerja tu. So ada satu slot tu Dr. Azura tau lepas tu. Tentang grafologi. So macam saya simpan dulu lah. Okay lah, kalau macam saya mohon khusus untuk jam latihan staff diluluskan, nanti saya nak invite Dr. Azura lah, saya plan macam tu kan. Tapi alhamdulillah lah Dr. Azura sudi datang walaupun kita tak bagi apa yang standard ikut level Dr. Azura. So alhamdulillah, terima kasih sangat. And then rasanya Dewan Hall tu 200 pack. Memang 200 pack masa tu memang penuh kan Dr. Azura kan? Penuh. At the same time sebab saya penganjur program selaku kaunselor, saya memang keluar masuk juga masa Dr. Azura pergi talk tu kan. Tapi saya konsisten lah Azura cakap. Sebab saya at the same time saya Google juga awal-awal. So saya nampak kalau macam ilmu untuk kaunselor ni, untuk yang pendengar sekalian, saya ni kaunselor sebenarnya. Tapi saya pernah ada pengalaman juga bekerja sebagai human resource di private sector lah sebelum saya masuk government. Okay, bila nak sharing tentang pengalaman grafologi Kejaya ni, okay, saya ceritakan awal dulu flow, boleh ke doktor? Boleh. Nak buka slide ke? Belum lagi. Belum. Sebab untuk pendengar ni, hari ni pertama saya akan share tentang pengalaman saya. Lepas tu saya nak share tentang grafologi ni dalam kerjayaan anak kita nanti. Anak-anak, kalau anak-anak di sekolah rendah, menengah, universiti, itu penting. So saya harap pendengar, kalau pendengar di kalangan guru-guru, pensyarah, dia menarik tau kalau you ada ilmu grafologi ni, macam mana you nak dekat-dekat diri you dengan, si kecil kat belakang, dekat pelajar lah. Okay, by the way, suami saya pegawai, army officer, dia memang bertugas lah start PKP 1 sampai PKP 4. So memang anak-anak dengan saya lah kat rumah ni. So saya minta maaf lah kalau ada annoyingnya. Tadi dah suruh disiplin, dah hilang dah disiplin, dia kejap je. Bila dia doktor, dia jadi bunyi macam datang. Okay, tak apa tu. Okay, lepas tu pengalamannya saya adalah graduan di Universiti Malaya. Jadi mami banyak. Oh, kejap. Okay, asyik aku sini mami tengok.
Okay, pengalaman saya sebabnya saya bekerja lepas graduan tu doktor, zaman-zaman saya pun bukannya kerja mudah dapat, betul tak? Saya graduan pada tahun 2007. So 2007 tu sebelum Konvo tu saya dah start kerja dah. Alhamdulillah. Saya dah start kerja. Tapi in between kan dia macam dah Konvo tu dah ada in between 3 bulan. Saya dah kerja sebagai account assistant tu sebab masa tu staff tu cuti maternity leave lah. Okay, staff cuti maternity leave. Lepas tu saya bekerja di Garden International School, Mont Kiara KL, under Taylor University lah. Okay, itu pengalaman kerja. So bekerja dengan orang-orang putih lah kan. Menarik ni. Anak-anak menteri, anak-anak sultan semua sekolah kat situ lah kan. Jadi kelompok dengan orang-orang yang VIP je lah. Okay, saya kerja kat situ walaupun bulan sebab punya agaknya kerajinan tu bagus. Lepas habis kontrak sambung pula kontrak librarian. Lepas librarian terus sambung HR. So macam lama kat situ. Lama sangat. Okay. Adik jangan kacau adik. Okay, duduk kat mami. Duduk kat mami lah. Aduh, nak tengok Dr. Azura ke? Cantik tu. Okay. Lepas tu, saya nak bagi tips lah dekat adik-adik yang bakal graduate kat sana. Saya rasa kenapa rezeki kerja tu macam ada sebab kan kalau kita kerja dengan Cina, kita tak bolehlah sesuka hati nak rehat banyak kali untuk solat, betul tak doktor? Betul. Sebab bila kita bekerja, kita akan ada solat zuhur, kita ada solat asar. Saya memang ajar diri saya, memang waktu yang rehat tu, saya takkan ambil rehat yang macam 1 jam penuh. Waktu yang 1 hingga 2 tu, saya memang rehat 1 hingga 1.5. Lepas tu, saya memang rehat untuk waktu asar pula. 4.30 hingga 5 macam tu. Awal-awal tu memang macam pertama tu bos okey sebab dia kata you tak curi tulang, tak apa, boleh rehat 1 jam. Saya rasa percayalah kan. Dia percaya kita sebab dia kata waktu rehat you sebenarnya tak keluar rehat tu. Walaupun kita hang out dengan kawan tu di situ lah. Saya nak bagi tips lah kat luar sana yang macam sebab saya ni dapat aduan daripada majikan sebab pelajar sekarang ni bila praktikal boleh tidur. Waktu rehat tu tidur sampai pukul 2, tak masuk kerja lagi. Okay. So majikan dengan generasi sekarang ni kesian nak majikan pun ada hak dia kan walaupun you praktikal. Betul. So saya nak share dengan pelajar-pelajar saya ni. Okay, jangan nak dengar suara. Aduh, tak boleh. Adik, jangan lah. Ni kalau tak boleh, dia tutup dengan Dr. Azura. Okay, tu satu. Lepas tu doktor, saya ni saya nak terangkan pengalaman grafologi tu Okay, bila pengalaman grafologi tu, saya ni seorang yang sosial lah. Sosial, saya seorang yang enterprising juga and then saya seorang investigatif jugalah dari segi personality diri saya. Kenapa dia tiba-tiba naik share lepas tengok muka doktor ni? Tadi dia okey Masa belum live dia okey je. Dia macam behave. Lepas live ni dia lain macam lah. Memang Allah muji tu. Dia memang macam tu biasanya. Tadi masa belum live doktor dia elak je tengok TV. Dia tak kata kat saya pun. Mana retention dia. Okay, grafologi tu untuk para pendengar, saya belajar rasa kita kaunselor ni, kita rasa betul je semua perkara. Tak, kita tak ada pun sifat maksum tu sebenarnya. Memang dalam psikologi ni kita banyak psikologi test yang kita boleh guna pakai untuk tahu tentang diri kita. So macam hebatlah kaunselor, you boleh tahu tentang unknown, personality yang orang tak nampak dan kita tak sedar melalui ujian-ujian. Okay. Biasanya kalau antara yang orang suka art terapi kan, psikologi test, banyak jenis psikologi test. Tak kisahlah psikologi test untuk orang yang normal ataupun orang-orang yang abnormal. Biasanya kaunselor dia kena master lah dalam bidang-bidang tu semua. Okay, kelebihan grafologi ni dalam psikoterapi ni, psikologi terapis dalam bidang kaunseling ni, kenapa saya cakap penting doktor? Sebab bila dalam kerjaya saya tahu tentang diri saya. Okay, bila doktor share tentang
tanda tangan. Saya rasa kenapa orang suka backstabbing dengan saya apa semua kan. Oh, Bila okey. satu pencapaian saya dapat tu, mesti ada yang rasa tak puas hati. Sedangkan saya tak kacau pun. Lepas tu okey, rupanya tu tanda tangan. Sebab sebelum ni ada yang senior counsel saya dah pencen dah, iaitu Puan Rokia. Dia kata, Su, tanda tangan you ni complicated tau, dia kata. Lepas tu saya pun, mentang-mentang lah dia tu tak doktor, Allah mentang-mentang lah dia pakai kata, ya ke Puan? Alah, malas lah nak ubah-ubah, nak pergi bank apa semua kan. Saya tak ubah. Tapi memang dalam proses yang saya tak ubah tanda tangan tu, memang banyak pancaroba. Tapi orang tak tahu sebab saya bukan jenis suka bercerita dengan orang. Masalah saya biasanya saya cerita dengan keluarga saya je lah berbanding saya cerita dengan orang luar. During memang sebelum saya tukar tanda tangan, anak pertama saya saya pregnant. Saya pregnant, darah saya blood pressure tinggi. Saya dapat blood pressure, saya bersalin awal dan vacuum. Anak saya tu vacuum sebab tak cukup bulan. So memang fisabilillah lah. Tapi alhamdulillah masa tu saya bersalin di saya kena bersalin di hospital yang saya pilih berbayar sebab saya tahu tak, complicated anak saya tak boleh nak masuk hospital yang government sebab saya perlukan attention yang lebih. So saya bersalin di Regency Specialist Hospital bersama Dr. Toha lah. Dr. Toha ni kira glamour lah di Singapura, Indonesia dengan Malaysia. Pakar sakit puan. So alhamdulillah lah saya bersalin walaupun anak saya tu 8 bulan, dia bersalin alhamdulillah. Walaupun lepas tu kuning. So saya nampak kat situ sudah start momen-momen lah. Momen-momen tu doktor. Tapi bila jumpa doktor, tukar tanda tangan, semut je. Kan pregnant anak kedua saya relax je. So anak pertama dengan anak kedua yang tadi kat saya tu anak kedua saya very assertive. Pertama saya passive. Bila tukar tanda tangan tu, bila mengandung anak kita pun jadi efek perubahan. Sebab tu saya rasa sebagai isteri, ibu yang berkejaya ni, kita kena tahu diri kita dulu sebelum kita nak bantu orang lain. Betul kan? Ya, Kadang-kadang ramai orang suka bantu orang lain tapi dia tak bantu diri dia tak bantu keluarga dia tak bantu rumah tangga dia, tak berbaloi lah macam tu. So saya beli semua buku doktor juga. Yang ada kat rumah ni je doktor. Love Tijana je. Okay, Love Tijana ni dia ada sebab baca dengan suami sebenarnya. Yang buku-buku lain tu ya dengan CD sekali tu saya letak kat pejabat lah sebab dia lebih berguna untuk bekerja. So alhamdulillah, terima kasih doktor bagi ilmu tentang tulisan tangan. Di mana orang luar tu nak tahu tentang peribadi diri sendiri, memang kena ubah tulisan tangan. Saya pun dalam proses ubah. Contohlah saya ni jenis bila saya praktikal dulu di UiTM Shah Alam. Tadi kan saya cerita saya bekerja di private. Saya kerja di private lah mbak. Di UiTM Shah Alam itu Puan Hajar Alia dengan Puan Mawadah Fida Farid, senior counsel saya, dia kata, kenapa you tak apply kerja dengan UiTM lepas you habis praktikal? Cakap, saya memang nak kerja private. Saya cik malam. Saya suka klausa saya menurut. Apa dia? Kalau klausa, kan kalau macam kerja government dia kena ada tanda-tanda saya yang menurut perintah. That's why saya tak memilih untuk pilih bidang government pada peringkat awal lah. Saya masuk government pun lepas tu suami saya lah yang tunang saya dulu, dia kata dia nak saya masuk kerja government. So saya masuk lah. Saya dapat offer masa tu UiTM dapat, SPA dapat, tapi saya pilih UiTM lah sebab saya praktikal dengan UiTM. So saya memilih UiTM lah sebab senang saya nak pilih negeri mana saya nak bekerja. Sebab banyak cawangan. Banyak cawangan, so saya pilih Johor lah. Saya memang nak jadi Johor, 01 IC saya ni. So memang nak dekat dengan family saya lah. Sebab kakak dengan abang saya semua kat KL, so saya rasa saya nak duduk dengan mak saya lah dekat Johor. Walaupun tak satu rumah tapi satu negeri. Even kalau PKP ni insyaAllah boleh balik kampung lagi lah. Sebab suami dah lah bekerja frontliner tak boleh nak bercuti. So saya rasa memang alhamdulillah lah. Okay, so tapi bila doktor share tu, I tu doktor, saya memang belajar untuk bahas. Sebab I saya adalah I yang bukan titik. Di atas tapi calit tau, dia calit. So calit tu maksud saya memang tak suka lah orang cakap. Kan? Macam ada sensitif sikit
ada sensitif sikit. Saya macam bila saya fikir pening sikit saya malah nak fikir. Saya macam alah let it go lah, suka hati lah apa orang cakap. Kita fikir benda lain lah macam tu. Tapi in between dah proses kerjaya yang dah lebih 10 tahun ni. So saya macam kenalah I tu saya belajar untuk titik sebab nama saya pun Suzaina. Bila saya ada titik kat situ. So nanti kalau orang pakar grafologi tengok signature saya kat sijil-sijil pelajar dia boleh baca saya ni macam mana kan. Allah Allah. So saya ubahlah saya punya signature dan saya letak, dulu saya tak letak garis tau sebab tak ada ilmu. Saya ingatkan asal lah nak potong nama apa semua. Oh rupanya doktor kata bukan potong nama. Kita bukan nak sabotage, kita kat bawah. Kita bagi kita vision kita ke depan jauh je. Alhamdulillah lepas sign tu doktor, baguslah, bos pun sayang kan. Saya jenis bekerja, saya jenis memang tak bodek bos lah. Saya macam buat je. Saya biasanya bos akan nampak apa saya buat. Saya tak tunjuk apa saya buat tapi automatik bos akan nampak saya buat. Sebab saya lebih rapat dengan pelajar. Saya di kampus sebab tu letak nama bondes tu. Ada juga proses bondes tu kenapa letak. Mula-mula saya masuk UiTM, masa tu saya belum kahwin. Budak-budak panggil miss. Lepas tu ada batch dia dah panggil madam lah lepas saya kahwin. Lepas tu saya fikir saya dah ada anak, saya tukar bonda. Anak saya panggil saya mami. Tapi saya panggil saya bonda lah. Even bila saya bagi ceramah dekat luar-luar sekolah menengah sekolah rendah pun, saya cakap pelajar nak panggil apa? Nak panggil bonda ke nak panggil madam? Dia orang suka panggil bonda. Lepas tu sejuk dengan dia orang. Tapi sejuk dengan pelajar ni, saya cakap, ada tak you panggil girlfriend you bonda? Kan macam geli-geli pula panggil saya bonda, panggil girlfriend bonda kan. Dia orang gelak-gelak lah. Tak pernah wujud lagi lah pelajar panggil girlfriend ni bonda kan. So alhamdulillah, so boleh lah guna bonda. Saya memang kalau macam student yang dah batch pun dia akan kenal saya bonda su. Sebab apa saya letak trademark bonda su tu dekat nama saya. Saya boleh nampak student yang kenal saya dia akan panggil bonda. Sebab UiTM dia terus hilang gap lah kan. Dia macam connected. Connected betul doktor sebab UiTM ni kita ada almost 4,000 student, 300 staff untuk di Pasir Gudang saja. Bila pelajar jumpa saya dia panggil saya bonda, maksudnya during part 1 tu bila saya bagi ceramah dia dah ingat saya. Kalau dia panggil lain saya sikit lah. Kalau dia jumpa saya dia panggil saya madam, saya tahu dia tak ingat saya. Dia ingat saya ni di kalangan staff, di kalangan pensyarah macam tu je. Kalau dia panggil saya bonda, kadang-kadang kawan dia tegur, tu kan madam lah, tu kan bonda. Oh sorry. Kalau student panggil saya bonda, tapi kadang-kadang kelakar juga ada student panggil ibu. Saya tak nak ibu, saya nak bonda je. Ibu ke mami ke mama tak nak. Saya panggil saya bonda je lah sebab selain dampak gap batch pelajar tu, saya brandedkan nama saya tu ke bonda supaya klasik lah sebab kita orang Melayu guna bonda, ayahanda kan. Sekali saya pergi sekolah ada juga kawan-kawan saya yang guna ayahanda. Oh kagum saya. Muda-muda dia sudah ayahanda. Macam kita orang menggunakan sastra. Walaupun bukan aliran sastra bahasa SPM tapi sayanglah bahasa Melayu tu sebenarnya. Betul. So jadi tadi Puan Su tukar signature huruf I lagi? Semua ubah. Oh banyak ubah? Ya, saya ubah 100%. Masya Allah, subhanallah. Signature saya memula pusing depan tu macam signature Siti Nurhaliza, S yang bergulung tu. Tapi hujungnya sebab saya banyak nama saya ada Z kan. Banyak tangkai di bawah. Saya banyak tangkai di bawah, loop saya kat bawah lah, tangkai saya di bawah. So bila tangkai di bawah, saya selalu tahu kalau kita tanya orang dia macam, saya tahu orang-orang pakar ni dia takkan tegur on the spot, dia bagi hint-hint je. Macam doktor pun bagi hint, apa kata, you lagi tak, gitu. Doktor masa tu, tangan saya dua je ni lah, yang baru yang lama. Lepas tu yang baru tu saya letak, memang first tu saya letak capital letter, S besar. Lepas tu memang bila kita sign tu kita fikir kan doktor kan, kita fikir bila titik tu tak tepat itu biar bila sign tu tajam je, aku tengah stres ni, sign tajam ni macam ni nampak ke? Kelebihan tau. So kita tak ada lebih kenal, senang kita tahu diri kita. Kita tak boleh letak thermometer kat diri kita. Kita nak tahu kita punya behaviour ni macam mana. Kadang-kadang kita tahu, orang tahu tentang diri kita tak tahu tentang diri kita. Kan?
I'm okay, you not okay kan. You know me, I don't know you lah, macam tu. So daripada grafologi ni, bila saya menulis pun kalau saya tengah saya tengah kerja banyak ni. No wonder lah tulisan saya ni memang tajam-tajam. Even yang bersama dengan saya tu Ustazah Azizah yang semua doktor Ida hari tu, yang invite doktor dengan suami dia tu, masa jumpa kat Hotel Mansari tu, dia pun kadang-kadang cakap, kau pasal nak tulisan kau ni asal sign borang zakat tajam ni, kau tengah stres handle zakat budak tapi dia stres tajam kan. So macam kita orang suka lah bersama doktor. Lah kau tengok tulisan kau ni lah, dah ni lah. So macam benda tu tahu tentang personality diri. Tu satu tipsnya, pengalaman grafologi. Yang kedua doktor, sebab kita akan didatangi, kalau saya sebagai kaunselor akan didatangi dengan pelajar banyak sangat karakter. Kan? Karakter dia macam-macam. At the same time saya ada mengajar kelas juga, kelas pembimbing rekan sebaya untuk kaunseling lah. Kalau tengok kat sini, kalau signature tulisan-tulisan budak-budak zaman sekarang ni doktor, semuanya tulisan macam artis Jepun. Memang macam artis Jepun lah, berpalang, sabotaj. Memang first class saya akan dah tegur dengan signature diorang. Saya tak tegur, saya tanya kenapa. Okay, jom kita main tanda tangan sesama. Jom kau main sesama apa tanda tangan tu. Lepas tu dari situ boleh ice breaking lah, kenali diri untuk kelas yang pertama. Kelas yang pertama saya tengok tulisan tangan, kita buat ice breaking. Ada satu tips kan doktor kan, mengenali pelajar. Lepas tu kedua, bila pelajar kita tengok pointer dia rendah juga. Bila pointer ni untuk rakan yang mendengar tu, guru-guru dan pensyarah lah, memang penting. Bila daripada tulisan tangan tu, you all boleh nampak student tu memang betul-betul disiplin tak dia belajar. Kan? Dia orang macam joke, saya tu okay, cuba tulis sekarang kan, nama surat doktor, macam doktor ajar, tulis atas, ya Allah, memanglah kerja tergantung. Sambil bertangguh bertangguh, degil, semua keluar situ. Lepas tu saya cakap lah, okay, ni macam suka melawan mak ayah je ni, betul gelak-gelak lah dia orang. Mana bonda, nanti dia cakap, mana bonda tahu, ya Allah, orang tulisan pun dah boleh tahu sebenarnya. Alah ni yang malas ni nak tulis ni. Lepas tu dia cakap tak apa, sebenarnya benda-benda yang aku personality yang kita tak tahu ni, kita kena happy. Sebab grafologi ni kita tengok orang-orang barat dah awal, sama juga macam counselling doktor, bidang doktor dengan bidang kaunselor sama je. Di Malaysia ni lambat diiktiraf. Kalau bidang psikologi ni tahun 2000, saya ingat dulu profesor saya di UC Melaya, Profesor Dr. Surali Salim yang macam naikkan arwah lah beliau Al-Fatihah untuk beliau. Dia naikkan martabat kaunseling ni di Malaysia. Kau tahu Malaysia rasa macam kaunselor tu janji cikgu tu baik, bersopan santun dah boleh jadi kaunselor, tak perlu ilmu. Tapi sebenarnya benda tu kena belajar. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kena ada. No wonder kenapa ustaz dengan ustazah pun dia suka ambil bidang kaunseling lepas tu. Dia dah ada master, dia dah ada degree dalam bidang ni sebab dia nak tahu. Dia nak tahu tentang karakter belajar dia. So sama-sama lah kalau dia. Macam Ustazah Nafiza PhD pun psikoterapi kan? So macam rakan-rakan saya penting untuk nak kenal. Untuk nak kenal memang sangat. Kadang-kadang saya joke dengan kawan-kawan saya lah, cakap bagus korang ni jadi ustaz, tapi kau pernah tak pergi lorong Haji Taib, sebab dulu duduk KL kan, lorong Haji Taib, kau pergi club, kau pernah pergi? Kau tak pernah pergi, kau tak tahu apa yang dia orang rasa. Okay, so kalau kau pergi, maksudnya apa yang macam Ustaz Ebili buat tu, memang kita orang diajar. Saya ingat lagi Tuan Haji Hushim Saleh memang ajar kami belajar pergi lorong macam tu. So bila kita nak sedarkan orang, kita dulu masuk dalam diri dia. Kalau dia bos ya, duduk dalam kelompok bos ya tu macam mana. Kalau pelacur duduk dalam kelompok pelacur macam mana. Kita tak boleh macam tiba-tiba bagi nasihat hilang. Tak akan dengar. Kalau kita tak ada empati kita tak ada empati, kita macam hukum je, hukum. Pelajar anak-anak kita tak tahu dia memang dibesarkan hukum. Saya selalu cakap pelajar saya, you bagus sebab you dididik daripada keluarga yang bagus. Mak ayah you jaga solat apa semua. So tak mustahil you jadi yang bagus. Tapi ada kawan-kawan yang dia tak dibesarkan dengan kasih sayang begitu, tak diajar solat, duit daripada dibesarkan dengan rezeki yang haram. So macam benda tu you kena tahu. Tapi kalau kita tengok student yang memang serabut doktor, walaupun pointer dia 3.5, tulisan dia serabut, Masya Allah. Memang serabut kan. Yang tu lah, kalau saya suka bantu yang tu lah. Yang pandai bantu itu juga terus. Itu yang kita kena bantu juga kan. Lemah tu lagi. Sebab kita pun sedia maklum, kes depression pelajar di universiti ni sangat tinggi.
kes-kes bunuh diri kan. Doktor, semua banyak kes yang kita terpaksa refer ke psikiatris yang dia memang perlukan ubat untuk bagi dia reda, sebab dia tak boleh dengan sesi kaunseling je. Tu pun dah banyak juga doktor sebenarnya. Kebanyakannya dia suka terikut-ikut artis K-pop lah. Bila stres bunuh diri, dia macam orang tu bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu cerita-cerita drama yang mengarut dia rasa geram juga. Sebab dia tak realistik kan. Anak-anak dia dah suka tengok benda-benda yang tak realistik ni. Kena hati-hati kan apa yang kita tengok kan. Kena hati-hati apa yang kita tengok, apa semua senang lupa belajar. Saya kalau student saya cakap sebut benda saya senang lupa, saya memang explore apa dia suka tengok. You tengok benda-benda yang baik ke benda-benda tak baik. Mesti even you main game pun saya percaya kat game tu banyak benda tak baik. Betul. Kan kartun yang seksi-seksi, so hari-hari you menghadap dia yang lebih lama, macam mana you kata you nak belajar jadi pelajar yang bagus. Betul. Macam kalau kita faham tentang otak kan Puan Su, kan otak kita ada mirror neuron kan. Jadi kalau apa yang kita tengok sentiasa, contoh kalau kita main game tu game yang lawan-lawan, dia akan masuk kat sini dan menyebabkan bila kita buat satu-satu benda yang tak elok, kita tak dirasa apa sebab benda tu dah biasa kat otak kita. Betul. Betul. Dia bukan setakat alpha meta gamma punya level otak je. Ya betul. Dia memang dah kacau semua sistem dah. Betul, dalaman. Dalaman saja. Tak kisahlah pelajar ni ke, pelajar tahfiz ke tak tahfiz, jangan sesekali. Sebab tu pelajar tahfiz dia tak boleh bergaul dengan kawan-kawan sembarangan. Memang lupa hafazan dia orang lagi. Betul sangat. Sebabnya ada semalam TV3 cerita wakaf dosa, meninggal sebab depression kena fitnah. Bahaya depression. Subhanallah, betul bahaya kan Puan Su? Dia ni untuk pendengar sana pelajar sekolah, kebanyakan ni depression. Kadang-kadang kita rasa macam alah kau ni kena ada lah, tak solat istighfar je lah. Betul. Bagi orang yang normal macam kita boleh fikir tau. Allah ni jadikan hidup kita memang untuk tenang kan. Muhasabah, tapi bagi orang-orang yang macam tu dia tak nampak benda tu. Ya, dalam keadaan situasi depression tu dia tak nampak. So kadang-kadang kepentingan grafologi ni buat tulisan, you kena faham juga kalau klien yang memang dirujuk oleh pesara atau apa, dia tak nak cerita kan doktor kan. Betul. Bila dia tak nak cerita, kita suruh tulis. Ya, betul. Tulis nama, apa yang you suka tentang diri you, apa yang you punya vision. So di samping dia tulis tu, daripada tulisan tu, kita boleh explore dia, terus kita boleh explore cerita-cerita dia. So dia macam trust. So grafologi ni untuk dengar-dengar di luar sana memang saya promote lah, boleh bagus. Bukannya zaman-zaman dulu orang ingat apa tu, tilik nasib kan doktor kan? Tak, bukan. Tulisan dia tak, ya Allah. Sebab awal tu orang luar yang tak faham grafologi ni, tak kisahlah dia tulisan apa pun, Jawi ke, Arab ke, Mandarin ke, Tamil ke, dia bukannya bergantung pada edisi. So jenis tulisan tu dan cara menulis lenggok tu. Sebab setiap kali kita menulis, dia tetap mewakili alif bata tu A, B, C tetap mewakili. So translate to that je. Kan, betul. InsyaAllah. So, memang betul. Saya tulis dalam bahasa Cina, taklah. Saya tulis dalam Tamil. So tak boleh dibaca. Grafologi boleh dibaca dalam berbagai jenis tulisan. Betul, dia boleh tengok kajian memang dalam bahasa Rumi, tapi kalau kita guna yang konteks, kalau kita guna yang buku ni kan, dalam buku ni yang dahsyatnya tulisan, dia guna 9 fundamental, boleh tengok je semua tu. Tak kisahlah tulisan apa kan? Alam. Tapi grafologi adalah satu proses yang menolong bantulah pelajar. So untuk saya nampak doktor, yang kajian doktor ni menariknya dengan apa yang kita apply untuk di student UiTM. So bila masuk UiTM, bila part 1 tu kita macam bedah siasat diri dia lah, bidang kerjaya apa yang betul-betul dia minat. Sebab kita tahu pelajar-pelajar ni bila dia isi borang UPU, dia main pilih je. Dia tak minat pun bidang tu, dia main masuk je, janji mau dapat masuk universiti kan. Bila dah masuk universiti, bila fail part 1 dah mula cakap itu pilihan parent, pilihan abang, pilihan kakak, tak suka. Dah mulalah. So part 1 tu, so ni saya nak tunjuk slide saya lah untuk yang pendengar boleh dengar. Saya keluarkan ya.
Okay, kalau tengok slide ni untuk yang para pendengar, you boleh masuk ke kita panggil dia Career Profiling Next lah. Yang ni by Talent Corp lah. Untuk kaunselor-kaunselor di UiTM, kita semua menggunakan sistem ni sebab kaunselor-kaunselor sendiri yang kena pergi test, pergi exam semua doktor. Kita kena lulus ni dulu, kita kena certified dulu, baru layak guna kat pelajar. Dia bukan sesaja je guna. Okay. Ada orang tertentu yang boleh guna. Yes, tapi kelebihan dia adalah pelajar tu akan tahu dia punya empat faktor ni lah, iaitu minat, kecenderungan, kemahiran. Kelebihannya doktor, bila doktor memilih, bila orang di luar sana nak memilih pekerja pun bagus buat online ni, sebab dia akan test juga kita punya kemahiran asas IT dan bahasa Inggeris. Kadang-kadang kan dekat resume pelajar suka letak dia punya English excellent kan. Sekali buat test ni rupanya tak tahulah macam mana kan. Dia akan keluar respon terus. Sama juga macam IT, dekat resume biasa kita tengok pelajar-pelajar yang graduan ni dia suka tulis IT ni tinggi dia punya tu bidang. Bagus level. Sebenarnya sekali bila buat test lah teruk. Kan? Sebab ujian-ujian ni mengenal pasti. Dia macam tiba-tiba ada TESOL test kat sini, IT test kat sini semua ada. So menariknya ujian ni. So just klik kepada kita punya laman web tu, Career Counselling for You .uitm.edu.my, klik ke sistem. Sistem, kita klik ke Career Profiling Next. Ini siapa boleh buka ke ni? Boleh, kita buka pada umum. Menarik ni. Result dia doktor memang keluar terus kat situ. Menarik Menarik. So pelajar bila dah masuk ni Career Profiling Next ni lengkap lah. Ataupun yang ni adalah laman web yang daripada UiTM lah, Career Profiling Next. Yang ni owner dia Talent Corp lah, atau yang ni Find My Next. Talent Corp. Talent Corp. Under Talent Corp. Doktor tengok yang ni, para pendengar dia akan keluar benda macam ni. So kalau adik-adik dekat luar sana, rasa UPU memang dah tutup betul. Cuma lanjutan tempoh lah untuk tawaran masuk ke universiti tu memang lambat lah you all. And then saya nak sharing untuk adik luar sana lepas SPM, tahun ni kita dah start strict dekat SPM bahawa UPU ni kita offer 3 tahun terlatest je. Maksudnya 2019, 2018, 2017. Dah tak ada lagi dalam sistem bila-bila SPM je boleh masuk UPU. Tak ada. Maksudnya pilihan betul lah. Dia dalam 3 tahun punya SPM je boleh diguna pakai untuk ke UPU untuk full time study. Yang kat luar sana tu kadang-kadang tante ada SPM 2005 baru nak, 2010 baru nak ambil UPU. Dah tak boleh dek, belajar PJJ je. Kena part talent ni. Dah tak boleh full talent ni, UPU dah tak terima dah. So doktor dia, dia akan keluar pentafsiran next. Dia automatic, sistem ni dia akan calculate sendiri, kita tak payah. Kalau contohnya SEI, dia akan keluar lah. Kalau saya sendiri, SEI ni contohnya, saya pun SEI. Huruf yang atas tu, my interest yang atas tu, kalau rakan-rakan tengok yang atas ni, SEI ni adalah mewakili 3 bidang kejayaan kita. Sekarang saya SEI, dulu saya SEC doktor. Kenapa dia berubah? Dulu sebab saya dipenuhi bekerja dengan orang-orang engineering. Bila bekerja dengan orang engineering, saya kembali minat dalam bidang sains tu. Dulu yang I saya ni nombor 4. Dulu I saya nombor 4, C saya nombor 3. Sebab tu bila I saya ni dah naik, dulu ni I saya ni dulu nombor 4, C. Kat sini kita jadi dia conventional. Bila dia jadi yang conventional, yang C tu sebab tu saya boleh kerja dalam bidang accountant. Saya dulu sebab tu bidang kerja saya dulu accountant. Selepas saya jadi accountant, kenapa saya boleh je masuk E? Saya boleh bekerja sebagai human resource. Tapi sebenarnya passion saya nak jadi S. S saya tetap nombor 1. S ni maksudnya saya suka bekerja dalam bidang sosial. Saya suka yang khidmat komuniti. Bidang-bidang yang ada khidmat komuniti is S. You jumpa orang. Sebab tu kalau guru-guru, saya percaya ada guru tak ada huruf S. No wonder you tak sayang student sangat.
Ada perkara you tak ada S, you tak sayang sangat, you just bagi ilmu. You just bagi ilmu, ilmu you tak sampai. You maksudnya bila bagi ilmu tu tak sampai ke tahap you nak doakan pelajar tu jadi cemerlang. Tak sampai. Allah Akbar. S tu bagi orang-orang pendidik ni, orang yang pendidik, orang yang bekerja berjumpa dengan manusia, bukan berjumpa dengan mesin, memang you kena ada S. So ujian ni memang miracle dia. So tak ada S, no wonder lah dapat lecturer garang. Ibu garang, dia ada S, dia tak ada empati tu. Dia minat Allah jadi guru. kesian lah pula. Kesian. Tapi boleh dipupuk. Macam saya pun tengok saya dah minat I, saya dah minat bidang-bidang sains. Sebab saya duduk dengan orang sains dah jadi minat sains balik dah. Tapi E saya tetap ada, sebab tu saya suka juga buat part-time business. Sebab enterprising betul. Macam doktor orang-orang business juga ada ni. Orang-orang engineering dia kena ada huruf I ni. Yang ni adalah teori Holden lah Okay, teori kerjaya Holden lah. Kalau di luar sana nak Google dia teori kerjaya Holden. Okay, kita boleh juga Google teori kerjaya Holden. Teori kerjaya Holden lah. Okay, so realistik ni untuk pelajar engineering dia mesti ada huruf I. Sebab tu bila kita buat saringan, selain kita buat saringan dengan grafologi tu, kita buat online test career ni, kita tahu budak ni memang tak minat engineering. Kenapa kita nak paksa dia jadi engineering? Engineering ni kena ingat kan, you kena kerja indoor dan outdoor. Ada pelajar yang nak jadi engineering nak pakai high heel. Macam mana tu doktor pergi ni? Pakai high heel, bermata palsu. Salah. Tak boleh. You kena tukar bidang. Kesian pelajar-pelajar. Pelajar sahaja je. Kan kita tak nak pelajar belajar sahaja, lepas tu tak ada ni. Tak kerja dalam bidang. Saya rasa sayang lah. You belajar dalam bidang tu, tak kerja dalam bidang, sayang. Okay. Yang kedua, I lah. Yang ni saya kata betul ke ejaan tu? Teori kerjaya Holland. Betul ejaan tu? Betul. HOLLAND. Boleh lah tu. Dia keluar juga tu nanti. Boleh lah. Dia keluar. Betul. Okay. Yang link ni macam nak dapat ni Puan Su? Doktor boleh je copy dekat share tu. Dekat link share tu boleh je. Link yang ni kan. Yang ni je doktor. Career tu je. Career counselling. So buka yang tu je lah. Yang ni adik-adik kat luar sana yang lepas SPM, lepas STPM, lepas STAM, tolonglah buat. Jangan anak saya seorang SPM, habis SPM. Jangan tunggu dah masuk universiti baru fikir cita-cita dek, salah tu. Sebelum pilih salah dek. Salah. Bukan dah belajar baru nak menilai belajar tu. Berapa kali berapa tahun nak belajar tukar kos je. Sebab doktor bila pelajar dia tak fokus dan konsisten dalam pemilihan kerjaya, dia akan ada satu kesimpulan lepas habis diploma dia ambil diploma lain pula. Saya rasa sayanglah. Baguslah for learning, tapi sebenarnya dia tak ada arah tuju. Dia nak jadi apa? Sayangkan bakat, kebolehan yang Allah bagi kat dia tu, dia tak guna pakai untuk society, sayang. Saya rasa semua orang ada bidang masing-masing, masuk dalam bidang yang you suka. Jangan masuk bidang yang tak suka, nanti you stress. So nampak tak, bila dia stress dengan kerjaya tu, lepas tu kaitkan pula dengan tulisan grafologi tu, Masya Allah, memang hebat hasilnya. Kan? Lepas tu tengok tulisan pula, ya Allah memang tak betul lah kerjaya yang aku pilih ni, memang salah. Dia macam win-win situation lah. Buat test kerjaya, combine dengan grafologi Dr. Azura, confirm you tahu tentang diri you perfect. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi taklah sampai maksum kan. Tapi at least jangan percaya yourself lah. Maksumnya tak ada. Okay, so SEI. Okay, R ni mesti orang engineering, I ni adalah orang-orang sains. Orang sains kena ada I Okay, A ni adalah orang-orang yang suka macam bidang artistik. Bidang artistik tak semestinya jadi artis, penyanyi semua. Dia ada bidang wartawan, arkitek. Arkitek kena ni. Orang-orang yang designer kena ada artistik. Kalau tak design dia tak lawa. Macam star-star doktor cantik poster dia. Maksudnya dia ada ciri-ciri artistik tu doktor. Doktor skema je poster dia kan. Kalau saya buat poster skema, saya artistik saya kurang. Okay, yang ni bidang saya lah. So sosial. Sosial ni memang kita suka social worker. No wonder kenapa orang, kalau even kita tengok sekarang ni frontliner pun, askar, polis, tentera bomber, doktor, nurse, kalau dia tak ada S, dia mesti depressed doktor. Dia tak ada S dia bukan bidang dia. Bukan flow dia. Dia bukan flow dia, for sure. Dia akan stress to be a frontliner. Trust me.
dia akan depression, dia akan anxiety, dia terus collapse out. Dia akan jadi burn out, kesian. Sebab dia tak ada ciri-ciri nak tolong orang. Dia bekerja, just nak dapat gaji, apa semua, just minat dia dah belajar bidang tu, dia nak kerja bidang tu. Buat tolong dia tak nak, dia tak suka. Sikit. Dia S kena ada. Bila nak bekerja dengan orang, S kena ada. Sebab tu kita macam S ni kena ada. Beza orang-orang. Dulu-dulu orang cakap to be a gentleman kan. Bila naik LRT bagi duduk tak. S ni adalah kita macam senang empati. Jangan sampai simpati. Simpati kita bagi harta benda kita kat semua orang. Ya betul. Keluar habis semua pula. Keluar habis semua. Miskin bukan nak hidup kan. Kesian. Bukan itu empati. Dalam counselling kita ada to be the empati. Kalau empati doktor, pelajar datang kat sisi counselling financial program, dia bagi student je kan. Gaji RM5,000 bagi RM5,000 kat student, tak boleh lah, dia kena empati. Maksudnya derma seberapa yang layak untuk kita hadiahkan untuk pelajar-pelajar. Dia masuk empati. Ada pendengar di luar sana, guru-guru, orang yang bekerja dengan human being, you kena ada social type. Buatlah ujian ni, you tak ada social, you mesti depressed. Sangat. Ni adalah orang-orang yang suka bisnes. Kadang-kadang kita tengok sekarang ni zaman-zaman yang musik online ni, macam-macam orang dibuang kerja, almost 1 million, semua nak jadi dropship kan doktor kan. Tapi kalau bidang dia punya minat, dia punya talent, minat kerjaya dia tak ada dia tak suka pun, dia just jadi dropship je dapat duit. Tapi dia tak looking untuk jadi dropship, untuk jadi kerjaya dia yang bagus. Kena ada. Orang-orang yang jutawan dia kena ada jutawan dalam perniagaan, dia kena ada kena ada. Nanti boleh baca explain dia kenapa. Orang-orang yang nak buka bisnes apa semua, you kena ada. How to promote yourself. Kadang-kadang student cakap, tak nak benda bila jadi orang-orang marketing je nak tunjuk harta ke apa ke. Saya cakap tak, itu bukan dia tunjuk harta, itu memang ciri-ciri marketing. Ya, itu memang buat marketing. Hanya orang bisnes saja yang faham. Ya, you memang kena show off. You tak boleh, you nak beli produk, you tengok muka orang tu comot. You nak beli tak produk kecantikan dia? Contoh simple je. So, marketing tu memang kita kena show off. Bahawasanya, dengan bidang begini, you akan jadi begini. Dia jangan pakai klosan yang menunjuk tu tak. Marketing memang begitu. So, sebab tu bagi orang nampak. Bagi orang nampak. So orang-orang yang tak ada huruf E dalam test dia ni nanti, result dia, you buatlah macam mana pun yang business you takkan jadi jutawan for sure. Penat je. You stress. Kalau enterprising ni dia macam ada passion. Passion dia terus let's do it. Dia never give up. Dia minda magnet dia tu memang terus future. Niat business, nak kaya nak tolong orang, nak kaya nak bayar zakat lebih, nak kaya nak tolong orang. Macam tu. Zakat lebih. Saya sambil tu saya buka ni, buka juga. Sebab kalau gaji kita sikit, saya ingat saya masa belajar saya bukan yang nak senang pun, saya nak orang kampung. Saya fikir kalau saya kerja biasa-biasa, saya tak menyumbang kepada negara. Sebab kenapa? Setiap ayat kita belajar di sekolah, demi bangsa, agama pertama, bangsa dan negara. Macam ni you nak tolong agama? Agama betul. Kita sebarkan dakwah kita, betul. Bangsa dan negara nak naikkan ni macam mana? Dari segi kerja kita bagus, kita bayar zakat apa semua, kita bayar teks, kita menolong umat sebenarnya. Bagi saya lah. Lagi banyak hasil you ada, you lagi banyak you boleh tolong orang. Saya percaya tu. Yang ada tu doa insya-Allah. Mungkin Allah rezekikan you all tak ada sebab nak bagi peluang dia orang-orang jutawan nak tolong awak lah, pahala untuk dikongsi bersama. Yang ini kan Puan Su, ini yang kita kan kat sini kalau buka under psychological test ni ada banyak kan. So yang ini under career and personality. Kalau yang tadi saya back balik tu kan, dia kalau next kita dah bagi special, kita tak masuk dalam psychology test. Memang career tu kita akan masuk tu, buka doktor kena klik dekat sistem, ada perkataan sistem kat website tu. Oh, dia lain. Lepas tu dia adalah career. Sebab dia fokus. Dia psikologi test yang diwajibkan kepada semua pelajar untuk buat. Sebab ini bukan dekat bawah tu. Okey, faham. Okay. Yang psikologi test tu depend bagi pelajar yang nak cuba buat ke tak. Yang ni pelajar part 1 masuk universiti je, kita terus suruh dia buat.
end up doktor, dia tak adalah belajar. Lepas tu saya sebenarnya tak suka pun bonda bidang ni. Mak ayah saya je yang suruh. Hari pertama Itu dia yang jadi bahaya. asyik nak salahkan mak bapak je kan doktor. Kesian mak ayah dah bagi duit apa semua, salahkan mak ayah je. So dia kena tahu diri dia sebab bila you berumur 18-19 tahun ke atas, you dah dalam proses perkembangan awal dewasa. Bila 21 tahun you dah masuk dalam grup dewasa. You tak boleh nak blame orang. Takkan you dah sampai parti 22 tahun you salahkan mak bapak, tak boleh lah. Yelah, betul lah tu. Sebagai orang dewasa, you tak boleh salahkan orang. You kena belajar untuk mengaku kesilapan diri sendiri sebab you ada otak yang berfikir macam Allah memang ada kurniakan proses perkembangan macam tu. Okay. Memang start 15. Yang ni doktor, kalau kita tengok teori Kejaya Super, umur 15 tahun yang form 3 anak-anak ni, yang PT3 ni, dah boleh buat dah. Dia proses exploration ni, kat penerokaan kejaya ni, form 3 dah boleh buat dah. Ujian ni bagi anak-anak form 3 buat dah tak apa. Ini percuma ke bonda tu? Percuma. Memang Malaysia keluarkan benda ni. Malaysia yang keluarkan. Negara Malaysia membantu rakyat. Tapi dia certified by pakar-pakar, dia pilih untuk kaunsil-kaunsil universiti dulu lah. Kaunsil government, private dan pasal sendiri untuk certified itu bersama-sama saya kaunsil UNIL, sama-sama untuk dapatkan certified untuk layak menggunakan pakai ni kepada pelajar lah. Sebab dia orang bangun. Sebab yang ni doktor, sistem ni guna pakai di Singapura mula. Orang Singapura pakai. So macam Malaysia lambat sikit lah. So Malaysia dah pakai. Sedangkan kita belajar teori kejayaan Holland tu dah lama dah. Profesor Holland tu pun dah meninggal dunia dah. Tapi dia memang daripada teori tu dia menambah baik. Sangat baik. Okay, yang terdapat kan? Yang ni lah. So yang kat luar sana, so akan nampak personality diri you melalui career profiling ni. So bila you match career profiling next ni dengan grafologi Dr. Azura, subhanallah, you akan nampak miracle tentang diri you ni kat mana. So Masya Allah, subhanallah. Benda-benda ni Nawai tu kenalah. Sebab tu kenapa kena start dengan grafologi? Sebab dalam grafologi dia akan cerita juga sama ada you nak berubah ke tak nak berubah. Betul tak betul? Ya, insyaAllah. Memang you dah block your punya mindset nak berubah ke tak? Tapi niat yang baik-baik lah. Bulan Ramadan ni niat doa pada Allah nak berubah ke arah yang baik-baik. Yang baik-baik dia, yang buku ni juga you baca. Lepas tu lepas pergi kursus Dr. Azura ni, surat-surat cinta suami saya bagi saya dulu doktor, saya buka balik. Sebab dah lama tak menulis kan. Sebab saya lepas kahwin saya tak suka suami saya beli hadiah. Dia beli hadiah benda yang saya tak kenal selalu. Kan, beli tudung yang saya tak nak pakai. So macam beli handbag saya tak nak pakai, beli baju. Saya cakap, yang kalau nak beli hadiah bawa saya ataupun bagi duit je, saya cakap. Macam tak romantik betul bini dia ni kan. Sebab nanti kalau saya tak pakai, suami saya jenis lover punya orang, sensitif nanti. Dia nampak bini tak pakai pula. Saya jenis macam okey je, saya open minded, tak kisah pun. Suami saya kadang-kadang dia close minded. Dia nanti dia sensitif, sayang tak sayang itu udah. Dah bagi duit. Betul. Nanti masa kita beli kita cakap lah ni duit yang awak bagi tu. Saya suka even kalau dia nak beli cermin mata, saya bawa saya pergi kedai cermin mata, saya nak pilih sendiri. Kan saya tak pakai kan awak bising je. So Love Sujana ni memang bagus lah, baca bersama. You akan tahu sifat baran suami you ke macam mana. So kalau macam dah tahu memang sifat baran dia tu, you nak jenis apa tu, nak jenis mantul melenting ke, you nak jenis diam je. Daripada nak wujudkan konflik rumah tangga, make you diam je. Sebab you dah tahu tu karakter suami you. Mustahil bagi orang-orang yang awal berkahwin 5 tahun ke belakang, you nak ubah karakter tu dengan tiba-tiba, tak boleh. Tak boleh kan? Yang penting kita kena faham dulu dan baru kita tahu apa yang kita nak buat. Kahwin setahun awak nak ubah dia. Jadi konflik dah, tak boleh. Banyak je, saya percaya ramai je orang yang di luar sana yang berkahwin seperti saya juga, yang profession kita berbeza. Bayangkan suami saya urut dia realistik. Here and now, realistik je, semua nak realistik. Yang saya ni sosial, kesian. Kan beza. Lama-lama hidup berumah tangga, kadang-kadang dia lebih sosial daripada kita. Sebab apa saya cakap yang tu, kadang-kadang doktor kalau naik LRT,
Kalau kat KL nanti tiba-tiba saya tengok sebelah saya, boleh sedih duduk sebelah saya, agak-agak saya tertidur, saya tengok sebelah saya dan nyonya tua dah. Rupanya dia dah Oh, dia duduk. bagi. Rupanya sosial dia dah tinggi lah tu. Alhamdulillah, subhanallah. Orang apa semua tolong. So buku ni sama-sama baca, ubah tulisan. Tulisan yang tak elok kita ubah lah, bukannya. Sebab okey, satu lagi doktor yang bestnya, tulisan doktor ni saya dapat check juga untuk anak saya. Anak saya ni, saya jenis macam kita bekerja. Saya ni bekerja, kadang-kadang busy. Saya suruh dia buat homework, tapi buat homework depan saya tak attention sangat pun. Sama-sama kan. Tapi dia buat I tu doktor, titik dia bukan main besar lagi yang sulung tu. Yang bulat ke? Lepas tu cakap kakak, teacher kan ajar titik satu je, bukan. Dia kata, I kakak kena bulat. Nama dia Kuratu Aini, tu ada I lah nama dia. Setiap kali I tu buat dia besar gila. And then rupa-rupanya anak saya ni memang betul sangat perlukan perhatian. Sebab suami saya pasangan jauh dengan suami, bila dia berjauhan, anak-anak ni dia memang just video call, tak puas kasih sayang dia. So bila kita tengok, lepas tu kalau duduk study, duduk sebelah bercerita, subhanallah, dia boleh siapkan satu buku kan zaman sekarang ni tengah online PKP ni, dia boleh habiskan satu buku tu, homework dia relax je. Senang je. Jadi mak dia dekat sebelah puji, dia nak puji. Kalau doktor tak puji dia, kalau dia tak puji dia ganti penat. Ya, betul lah. Macam sebab tu kita kena faham diorang ni macam mana. Jadi kita ikut je, didik ikut apa yang berdasarkan karakter dia kan. So, InsyaAllah mudah. Kalau yang career woman kat luar sana, buku ni membantu untuk you didik anak you. Kan kalau dalam psikologi counselling, kita hanya belajar proses perkembangan kanak-kanak. Okay, proses perkembangan kanak-kanak kan memang kita nampak. So memang tak disentuh dalam proses perkembangan kanak-kanak tu berkaitan dengan tulisan tu doktor. So proses perkembangan kanak-kanak dia just touch by oral. Kan? So macam yang ni dia jangan tambahkan ilmu lagi. Subhanallah. Itulah doktor. So kalau match career profiling ni dengan grafologi, untuk yang pendengar di luar sana memang boleh ni. Macam online yang kami buat ni memang you all boleh masuk je. Sebab lagi banyak orang kita nampak orang guna laman web kita. Kan? Saya pun dah masuk dah. Kita nak ramaikan orang guna laman web UiTM, kita promote UiTM to worldwide. Macam tu. Saya pun dah masuk dah. Buat account kena jawab sampai habis tu buat result. Lepas tu adik-adik di luar sana yang graduan yang tengah tunggu PKP ni tak nak buat praktikal ke apa semua tu. Okay, buat terus. The last part tu you boleh terus buat resume. Apa ya you nak buat resume lagi? Automatically dia dah jadikan resume terus. Senang. Menarik bagus ni. Subhanallah. Banyak juga perkongsian hari ni. Cerita pasal grafologi tapi dalam pada tu macam-macam. Dan bila saya buka dekat UiTM Career Counselling for you.uitm.edu.my banyak juga ni. Banyak information kat dalam ni kan? Dan saya juga nampak juga bengkel art terapi bersama Puan JJ. Doktor hari ni pun saya dah minta Syah Alam masukkan. Cik Rosti alhamdulillah. Laju Cik Rosti tu buat kerja laju je doktor. Pagi Syah bagi doktor dia terus. Masya-Allah, subhanallah lajunya. Ni semua orang-orang yang proaktif ni. Kan? Allah subhanallah. Okey, Puan Su, okey. Banyak perkongsian hari ni. Saya harap yang belum mendengar pun nanti dia kena, sebab tu kena share ke Facebook Live ini. Jadi kita tarik orang lain juga yang dengar sebab banyak perkongsian daripada grafologi, pasal macam mana anak-anak pilih pekerjaan, nak kajian dan sebagainya kan. Jadi kena share, kena tag sahabat-sahabat kalian kat sini. Okey, saya rasa kita pun dah 12.10 kan. Jadi sebab kalau sahabat-sahabat kita dekat Sabah tu dia dah dekat waktu Zohor kan. Jadi ada apa? Jadi ada apa-apa kata terakhir daripada Puan Su? Okey, untuk Dr. Azura, semoga sihat untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia ni, terutama di Malaysia ni lah. Sihat selalu. Jarang-jarang ada orang yang hebat macam Dr. Azura yang Allah Akbar, subhanallah, harta benda untuk pembangunan ummah.
So sebenarnya bulan Ramadan Al-Karim ni saya doakan semua sihat-sihat belaka. Berkenaan dengan COVID-19, saya rasa kita perlu takutkan Allah berbanding dengan COVID-19 dululah. Sebab segala ujian-ujian ni memang Allah yang utuskan. Allah nak ada kita bonding time dengan keluarga apa semua. So ingatlah, bila kita ingat Allah lebih banyak, kita tak takut sangat pun dengan COVID-19 ni. Pada awal-awal pun saya pun rasa takut sebab suami saya pun juga frontliner, bayangkan. Daripada PKP 1, saya tu niat tawakal kat Allah. Sebab kalau kita ke lain, sayang kalau kita mati saja sebab kita looking for syahid kan, betul kan? Betul. So itulah sana. Okey, terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak Puan Su atas perkongsian, subhanallah. Memang banyak sangat yang dikongsikan tadi. Jadi saya doakan supaya Puan Su sentiasa bahagia bersama keluarga, sentiasa di bawah kasih dan sayang juga rahmat Allah. Dan juga sempena kita online ni, kita doakan juga sahabat-sahabat kita mana yang Allah uji tentang dengan keuangan, Allah ya Fatah ya Razak, bukakan jalan-jalan peluang rezeki buat mereka. Mana yang Allah sedang uji dengan kesihatan, Allah ya Fatah ya Salam ya Mukmin, bagi angkat kesakitan dan juga Allah bagi kesembuhan, kesejahteraan kepada fizikal, mental, jasad, tubuh semua kan. Dan juga mana yang sedang diuji dengan perhubungan, sebab kita faham PKP ni banyak kan orang ada masalah rumah tangga. Banyak. Jadi mana yang sedang diuji dengan ujian rumah tangga, Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, alihkan rasa dalam hati tu kasih sayang yang sejati, juga cinta-cinta kepada Allah ya Wadud ya. Semoga semuanya sejahtera, semua sejahtera, harmoni, semuanya bahagia dan membahagiakan, insya-Allah. Amin. Kan? Okey, sampai di sini sahaja kita perkongsian kita ya, insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan minta maaf kalau tersilap kata, terkasar bahasa. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share Facebook Live ni. Bye. Assalamualaikum.